tajuk kefarduan solat dan tuntutannya. Moderator pada malam ini buat mengiringi ahli-ahli panel yang terdiri daripada yang berbahagia Datuk Syekh Abdullah dan juga Al-Fadhil Ustaz Mat Isa yang akan bersama-sama kita pada malam ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengerusi, yang berusaha Tuan Imam karya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kampung Sawah, seluruh jawatan kuasa karya masjid, pimpinan masyarakat, guru-guru, alim ulama, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan ruang kepada kita untuk sama-sama hidup, menghirup udara pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikut yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan sabdanya, Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, sepanjang masa, Allah taala ada memberikan hembusan kurniaan rahmat-Nya. Tuan-tuan muslimin muslimat, sepanjang masa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat-Nya. Terutamanya tuan-tuan pada waktu-waktu dan masa-masa yang tertentu, Allah Subhanahu wa taala menggandakan hembusan rahmat tersebut. Seperti mana pada waktu Ramadan, seperti mana pada waktu musim haji, seperti mana pada waktu malam, sepertiga malam ketika hamba-hamba Allah bangun bertahajud. Tuan-tuan, antaranya waktu yang disebut adalah ketika mana bulan Rajab, iaitulah salah satu daripada bulan-bulan haram. Tuan-tuan, sekarang kita telah lepas daripada bulan Rajab. Kita telah melepasi bulan Rajab dan kita akan sampai ke bulan Ramadan. Di celah-celah itu tuan-tuan ada satu bulan yang disebut oleh ulama bulan orang leka dan orang lalai. Orang kenal Rajab itu bulan haram, bulan yang mulia. Orang kenal bulan Ramadan itu bulan yang hebat, ibadah diganda. Tetapi antara dua bulan itu tuan-tuan, iaitulah bulan Sya'ban yang kita duduk sekarang ini, ulama sebut bulan ini bulan orang lalai. Tapi hari ini tuan-tuan, di Masjid Kampung Sawah kita buat satu program inisiatif daripada Yayasan Kuasa untuk mengingatkan kita tuan-tuan berkenaan dengan satu peristiwa yang penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Kalau dulu tuan-tuan Isra Mi'raj, orang tua-tua kita baca cerita Isra Mi'raj daripada lepas Isyak sampai pukul 12 sampai 1 malam. Iyalah tuan-tuan, nak cerita berjalan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestin, kalau jalan kaki sebulan.
Lepas itu nak cerita pula dari Masjidil Aqsa nak sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai lepas itu nak turun balik. Kalau ikut logiknya betul lah, tak cukup orang tua-tua kita baca sampai ke 12 ke 1. Tapi malam ini tuan-tuan, kita kupas dan kita bersama dengan Isra' Mi'raj, kita ambil intipati dia, iaitulah dengan tajuk kita pada hari ini, kefarduan solat dan tuntutan. Terima kasih atas kesudian panel kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Syekh Abdullah bin Al-Wangsam, Ketua Penolong Pengarah bahagian dakwah. Saya search internet juga, Datuk buka tengok internet juga. Rupanya Datuk dah sebelum ini di Mahkamah Syariah. Tahu bila? 80-an. Tuan-tuan, 80-an saya baru anak. Mungkin Datuk dah mula masuk dalam kerja dan sebagainya. Terima kasih atas kesudian Datuk Syekh di atas sedia bersama kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada Tuan Syekh Isa bin Abdul Rahman yang merupakan imam satu Masjid Zahir. Sebut Masjid Zahir tuan-tuan, tak ada tempat lain. Dan dia amat sinonim dengan nama Masjid Azhar. Masjid Al-Azhar, Al-Jami'ul Azhar. Di sini kita ada nama Masjid Zahir. Masjid Azhar dulunya dikenali dengan Az-Zahra. Masjid Zahir, kita di Kedah ni dulu orang panggil Masjid Zahra. Dulu Zahir, sekarang Zahir, dulu Zahra. Tuan-tuan, pada malam ini kita bersama dengan panel yang hebat, dan kita doakan moga-moga kita mendapat pengisian dan juga input yang baik, yang berguna untuk kita gunakan dalam sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Sebelum kita masuk kepada intipati tajuk, tuan-tuan, eloklah sekiranya kita mulakan dengan menyentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Jadi pada pusingan yang pertama kita akan menyentuh Isra' Mi'raj. Soalan dalam pusingan yang kedua akan diajukan, barulah menyentuh tajuk kita berkenaan dengan solat. Dan pusingan yang ketiga, soalan diajukan kepada kedua-dua panel, bebas mengikut isi yang nak dibawa oleh ahli panel. Kadang-kadang moderator ni dia buka laluannya. Ahli panel ada benda yang dia nak sampai yang lebih penting, yang kadang-kadang moderator mungkin terlepas pandang. Jadi tuan-tuan, memulakan majlis, memulakan forum kita, mempersilakan Datuk Syekh Abdullah bin Haji Al-Wangsam untuk menyentuh sedikit sebanyak, mengupas sedikit sebanyak tajuk Isra' yang kita pernah dengar, dan mungkin ada isi-isi tambahan, ada benda-benda yang menjadikan kita lebih cakna dan lebih mengetahui dan mendalami Isra', insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man nasarahu wa wala qamah. Ayah hormati Ustaz Firdaus bin Had selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Sahabat saya, Sayyidul Fadilah Ustaz Haji Muhammad Aisyah bin Rahman dari Kedah Tandingan. Yang berbahagia Tuan Imam Tuan Haji Wan Hasan bin Haji Awang, Tuan-tuan Tuan Masjid, Tuan Kuasa Korek, alim-alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi jemput dari bertiga untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini untuk
dan saya dapati kehadiran ramai tetap melimpah sampai keluar masjid tu. Semua duduk tiga ada masjid di balik lekang tu yang ramai benar. Di luar pagar pada lagi sampai ke bawah. Yang banyak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti kita pun ada input-input baru yang boleh saya tambah. Tak ada betul. Tak ada input baru. Nak orang dia tak. Muslimin dan muslimat sekalian, pertama sekali Isra dan Mi'raj ini adalah persoalan iman, persoalan akidah, persoalan keyakinan, persoalan ada kaitan dengan usuluddin. Kita kena yakin betul-betul bahawa Isra dan Mi'raj memang benar-benar berlaku. Maka lurus dia yakin. Siapa-siapa yang was-was, yang tak yakin, ataupun dia pula dia pindah fakta mengatakan Isra dan Mi'raj ini berlaku dalam mimpi Rasulullah, tak berlaku dengan jasad Nabi, dengan roh Nabi, dengan akal Nabi, ataupun berlaku ketika Nabi mimpi mamai dan sebagainya, boleh jadi murtad. Kerana Isra dan Mi'raj memang benar-benar berlaku dengan batang tubuh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Antara mukjizat yang teragung yang hanya Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini akan kekal sehingga Allah Taala kekalkan dunia. Pasal apa? Kerana Allah Taala nak tegur manusia, Allah Taala nak didik manusia, Allah Taala nak tarbiyah manusia agar dalam apa juga situasi sekalipun manusia sama sekali tidak boleh lepas daripada mengakui dan mengiktiraf bahawa kuasa mutlak yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Isra dan Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-12 Nabi dilantik menjadi Rasul. Dalam berbagai-bagai riwayat pada tarikh tetapnya, dan kita tidak menuntut untuk mencari gali bilakah tarikh yang setepatnya. Kita yakin sudah dekat. Tahun yang ke-12 mana tahun yang Nabi menghadapi berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai sekatan, berbagai-bagai halangan yang sengaja dirancang di sekeliling Nabi oleh penduduk Mekah yang amat tidak suka dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum berlaku Isra dan Mi'raj, Nabi ditimpa musibah yang besar. Pertama, kematian bapa menakan Nabi yang banyak menjadi pendinding kepada Rasulullah agar orang kufar Quraisy Mekah tidak dengan sewenang-wenangnya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah seorang yang tak Islam, tetapi manusia yang punya kuasa, lidahnya menjadi undang-undang, dan tak pernah berlaku dalam sejarah Abu Talib membenarkan kufar Quraisy menyakiti bahkan menjentik hati nurani dan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah langsung orang kufar Quraisy menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun yang sama Allah Taala menguji Rasulullah dengan mematikan insan yang cukup akrab, yang cukup mesra, yang mengenali luar dan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang banyak meniupkan semangat untuk Nabi berjuang ke jalan Allah, yakni Khadijah binti Khuwailid. Selepas Abu Talib mati, selepas Khadijah binti Khuwailid diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kufar Quraisy bertambah bongkok, bertambah sombong,
dengan apa yang ada di tangan mereka untuk nak melanyap sehancur yang mungkin akan apa yang ada di diri Nabi Muhammad SAW. Perkara ini itu adalah perempuan, hatta orang kufar Quraisy menghardik Rasulullah, mempermain-mainkan Rasulullah SAW, bukan secara perseorangan tetapi di hadapan khalayak awam. Mereka nak hardik Nabi bukan untuk menghina Nabi, tetapi objektif mereka ialah mereka nak memastikan bahawa cahaya dakwah yang Nabi ajak manusia untuk mengucap dua kalimah syahadat bukan hanya malam tapi mati dan dipadamkan terus di bumi Mekah. Tuan-tuan, sebelum berlaku Isra, kalau kita tengok dalam surah Isra juzuk yang ke-15, Allah Ta'ala merakamkan keangkuhan kufar telah terlampau luar biasa. Tuan-tuan, mereka minta perkara yang bukan-bukan. Kita boleh rujuk dalam ayat yang ke-90 contohnya. Allah Ta'ala merakamkan kejahatan kufar, keangkuhan orang-orang kafir Quraisy ini dan sombong dan bongkah mereka di hadapan Nabi SAW yang tidak ramai pengikutnya, yang dananya tidak banyak. Pada waktu yang sama Nabi kehilangan dua insan yang besar, umpama pelita yang akan memberikan cahaya kepada Rasulullah SAW. Di dalam ayat 90 Allah Ta'ala sebut, wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, mereka ni orang kufar Quraisy, wahai Muhammad, kami tak akan beriman dengan kamu. Pada waktu itu tuan-tuan, selama 1 tahun sampai 12 tahun hingga 13 tahun di zaman Makkah, Nabi hanya mengajar mereka untuk mengucap syahadat. Mereka, Nabi tak ajak mereka untuk tunai solat, untuk berpuasa, jihad, zakat, haji. Tidak ada diajarkan nilai-nilai akhlak. Yang Nabi ajak hanya untuk mengucap dua kalimah syahadat. Dan ini jawapan mereka, tuan-tuan. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami tak akan beriman dengan kamu, wahai Muhammad. Sehingga bila, tuan-tuan? Sehingga engkau pancarkan di hadapan kami akan mata-mata yang berpancar, kata orang kufar. Mereka hardik Rasulullah, mereka hina Rasulullah, mereka cabat Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka minta aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun engkau ada, atau Allah Ta'ala berikan pada kamu taman-taman, kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Dan di dalam kebun kurma dan kebun anggur ini ada pula, tuan-tuan, air-air, mata air yang mengalir dan berpancutan, mata-mata air di kebun-kebun kurma, di kebun-kebun anggur. Yang ketiga, mereka minta autusnitas sama kama za'amta alaina kisaba. Wahai Muhammad, kalau orang tak mampu terbitkan air di muka daripada bumi Allah, kalau orang tak mampu adakan kebun kurma anggur yang airnya mengalir di celah-celah pokok kurma dan anggur, engkau turun pada kami, wahai Muhammad, turunkan pada kami langit sekeping demi sekeping. Tuan-tuan, hari ini pun tak ada orang seangkuh itu sebenarnya. Mereka cakap Rasulullah agar Allah Ta'ala pun turunkan langit sekeping demi sekeping, bagaimana kepingan-kepingan siling rumah yang diturun oleh tukang-tukang rumah itu, tuan-tuan. Tak masuk akal. Au ta'tiya billahi wal malaikati qadira. Kalau orang tak mampu nak turunkan langit berkepingan, wahai Muhammad, engkau tunjukkan pada kami secara terang-terang, wahai Allah Ta'ala, terang-terang, dan tunjukkan malaikat terang-terang sebagai ganti pada tak mampu nak turunkan langit. Dan lagi pada perempuan, aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa bis sama', ataupun engkau ada rumah yang hebat,
yang dihias dengan berbagai permata, berbagai hiasan-hiasan yang megah, dan hebat, tuan-tuan. Nabi tak menzahirkan kehebatan. Rumah Nabi adalah rumah yang cukup simple, tuan-tuan. Di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi tak ada rumah, bahkan hujurat, ada bilik-bilik yang Nabi diami, dan rumah Nabi adalah tempat dengan masjid Nabi. Nabi tak ada rumah yang besar-besar. Dia hina Rasulullah, herdik Rasulullah, kamu wahai Muhammad, bina pada kami rumah bertingkat-tingkat, hiasan permatanya adalah yang permata dan sebagainya. Ataupun autarqa bis sama, ataupun hang tunjuk pada kami Muhammad, engkau tak mampu turunkan Allah, tak mampu turunkan menzahirkan rupa para malaikat, kamu tunjuk pada kami Muhammad, autarqa bis sama, hang tunjuk hang boleh naik ke langit. Ini cabaran yang cukup hebat. Autarqa bis sama walan nu'mina li ruqiyika, dan wahai Muhammad, kalau hang mampu naik ke langit sekalipun, kami tidak akan beriman dengan kemampuan kamu nak naik ke langit, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sehinggalah kau bawa turun pada kami kitab yang boleh kami baca teman-teman. Tuan-tuan, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Allah Ta'ala ajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, engkau kata dengan lemah lembut, jangan hardik mereka, jangan jerkah mereka, jangan marah mereka, katakanlah subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, aku ni hanya seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini sebelum Isra, Allah Ta'ala merakamkan keangkuhan kufar memang cukup sombong, tuan-tuan, minta berbagai-bagai. Maka berlaku Isra dan Mi'raj sebagai pukulan, sebagai tamparan pada orang kufar Quraisy yang punya kedudukan, yang punya kuasa, yang punya harta, dan yang punya segala-galanya untuk menentang akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, kata ulama sirah, Isra dan Mi'raj ini berlaku adalah sebagai peringatan pada kita, ayatan linnas, peringatan, pengajaran pada manusia, bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di zaman kita ini hingga ke zaman yang akan datang, tuan-tuan. Kepada yang pegang apa juga kuasa, di mana juga posisi dan tempatnya, kena yakin bahawa kuasa mutlak yang maha berkuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam posisi kita ada kuasa macam sebuah kenderaan yang mampu lari 40 km per jam, ada yang lagi atas 80 km per jam, ada lagi laju, ada yang 200 km per jam. Habis level manusianya, yang maha berkuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka yang mengaku dirinya adalah Islam, kepada mereka yang mengaku dirinya adalah orang mukmin, antara 5 perkara yang wajib segar dalam dirinya, dia kena yakin bahawa dunia ni ada Tuhan dia. Dunia ada Tuhan dia. Inna lid dunya rabbun yuhmiya. Bagi dunia ini ada Tuhan, yakni Allah Ta'ala, yang mengurus, menyelia dan mentadbir, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi dibedah dada oleh malaikat Jibril, pembedahan kali yang ketiga. Yang pertama ketika umur Nabi 10 tahun, yang kedua ketika umur Nabi 40 tahun mula-mula terima wahyu, yang ketiga tuan-tuan ketika umur Nabi 52 tahun sebelum diisrakan. Ini apa pengajaran, tuan-tuan? Maknanya untuk mereka-mereka yang akan terjun ke jalan Islam, akan melaksanakan tugas perhambaan diri pada Allah Ta'ala, kena ingat dan kisah bahawa manusia yang paling Allah Ta'ala sayang adalah nilai kehambaan diri dia, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala sebut, subhanalladzi
alladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah Taala yang telah memperjalankan bi 'abdi dengan hamba-Nya. Gelaran anugerah yang paling Allah Taala suka, yang paling sayang ialah Abdul Ibadur Rahman. Hamba pada Allah Taala menambah diri, mengikat diri dengan Allah Taala dengan cara-cara yang tentu kita kembali dalam pusingan kedua, insya-Allah tuan-tuan. Maknanya bila manusia dalam berbagai-bagai posisi dan kerja mereka mengaku bahawa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dapat akan ingat tuan-tuan bahawa di dunia Allah Taala menilai dan memerhati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rancang, apa yang mereka aturkan, apa yang mereka cuba buat sesuatu. Tetapi mereka jangan lupa bahawa yang Maha Berkuasa adalah Allah. Dan mereka juga harus ingat, sekiranya mereka merancang, sengaja merancang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tertunggu di akhirat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, sebagai mukadimah, kita nak jadi hamba, mana yang dekat dengan Allah. Di bedak dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tuan-tuan kita akan bahagia di dunia. Tidak mungkin kita akan berani menghadapi ujian di dunia. Dan tidak mungkin kita akan bersemangat untuk merancang apa juga aktiviti untuk mengimarahkan dunia dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha, kecuali mesti ada nilai kehambaan dalam diri kita, mesti ada nilai keampuni kita yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bedak dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dibuang hazzul syayatin, dan kita juga muslimin muslimat wajib kita tarik keluar, wajib kita matikan segala urat-urat rasukan syaitan yang boleh merayap dan menjalar dalam hati kita. Kena matikan angkuh dalam diri kita, kena matikan sombong dalam diri kita, kena matikan riak dalam diri kita, kena mati hasad dan dengki dalam diri kita, kena matikan juga tuan-tuan bahawa kita hanya kita yang mampu melaksanakan kerja yang baik, orang tak mampu. Ini adalah antara bisikan-bisikan syaitan untuk kita merasa ujub dan sum'ah bahawa kita adalah orang yang terbaik, yang paling mampu, yang juga berkuasa berbanding orang-orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas dibedah dada Rasulullah, dimasukkan Islam, dimasukkan iman, ini para syarat tuan-tuan. Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Wajib syarat pertamanya Islam, yang kedua adalah iman, dan ada lagi tuan-tuan dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan sabarnya, dan dengan yakin. Ini adalah bekalan-bekalan hidup untuk kita jadikan pedoman untuk meneruskan kehidupan yang penuh dengan cabaran, kehidupan dunia yang penuh dengan ujian, berbagai-bagai fitnah. Fitnah ialah al-balaya wal fitan wal ikhtibarat, penuh dengan ujian. Kita kena langkah dengan berani, yakin Allah Ta'ala bersama dengan orang yang jujur dan benar, seperti mana Allah Ta'ala telah memperlihatkan perkara Isra dan Mi'raj sampai tidak mampu dipikir oleh orang kufar. Kenapa? Allah Ta'ala perlihatkan yang Maha Berkuasa adalah Allah. Manusia berkuasa cukup limited, cukup terbatas dan cukup terhad. Yang Maha Berkuasa di dunia adalah Allah. Yang berkuasa di padang mahsyar adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya kalau Allah kehendaki tetap akan jadi di dalam kehidupan kita. Jadi promosi saja sebagai mukadimah pada malam ini. Terima kasih. Tuan-tuan, dalam tak ada apa tu, Tuan Syekh, Datuk Syekh sebutkan kepada kita cabaran, keangkuhan kaum Quraisy, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, melengkapkan cerita kita Isra Mi'raj ini, kita dengar pula daripada panel kita yang kedua, Tuan Syekh Muhammad Isa bin Abdul Rahman. InsyaAllah dipersilakan yang berbahagia Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله وحده لا شريك له ونصر عبده. الصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. Surah Al-Azim, Surah Al-Isra ayat 60. Dan tidak kami perlihatkan kepada kamu wahai Muhammad apa yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, melainkan sebagai fitnah dan ujian kepada seluruh umat manusia. Saya muliakan moderator forum malam ini, Ustaz Firdaus bin Had. Saya muliakan panel gandingan bahagia Dr. Syekh Abdullah bin Awangsa, Beberapa pengarah bagian dakwah tentang agama Islam di Kedah. Berbahagia nikmati Haji Wan Hasan bin Haji Awang, Imam Masjid Imam Syafi'i. Seterusnya seluruh insan kuasa dan juga seluruh warga kerja Masjid Imam Syafi'i Sawah Kecil, yang pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang kita susun atur, kita atur berdasarkan skrip kita yang selain daripada kita serah Allah Ta'ala untuk kita atur supaya semuanya jadi smooth and comfortable, berjalan dengan baik dan berjalan dengan elok. Allah Ta'ala atur main hujan sah, lepas tu sekarang dah tak ada hujan. Nak hujan tak hujan pun tuan-tuan, habis korang tuan-tuan balik rumah lagi takkan dia hujan pula. Yang ini laporan kaji cuaca di mana akan hujan di sana sini pada satu dua tempat di kawasan Sawah Kecil. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, satu peristiwa yang menjadi ujian kepada manusia bukan hanya pada zaman berlakunya Isra Mi'raj, tetapi berlakunya Isra Mi'raj itu ujiannya sehinggalah kini. Kerana belum ada lagi satu kebolehan manusia ataupun teknologi ataupun kemampuan manusia untuk menggarap sejauh manakah perjalanan Nabi SAW naik dalam peristiwa Mi'raj sehingga ke Sidratul Muntaha. Sebab itu dalam satu buku astronomi ada ditulis bahawa bintang yang paling jauh nama dia Al-Muntaha. Orang putih memang style itu, dia dapat nama yang pelik-pelik dia pun nama bintang. Kerana kalau ikut bahasa mereka, ikut kajian mereka, bintang yang paling jauh perjalanan dia ialah ratusan tahun perjalanan cahaya. Bintang yang paling jauh yang terakhir yang boleh kita dapat ialah ratusan tahun perjalanan cahaya. Cahaya ni dia punya perjalanan dia sangat laju, tapi ratus tahun baru sampai pada bintang paling akhir yang disebut oleh seorang ahli astronomi nama dia Al-Muntaha. Sebenarnya Al-Muntaha itu diambil daripada perkataan Sidratul Muntaha. Kita pun tahu kata orang putih ini suka menipu. Dan juga kata dia, berakhirnya bintang ini bermulanya langit yang pertama. Bermakna kalau itu yang dia kata menurut kajiannya, bayangkanlah langit yang ketujuh duduk mana. Langit yang pertama itu ada ratusan tahun perjalanan cahaya. Langit yang ketujuh tak mana duduknya, bermakna manusia tak berfikir. Radar yang mengesan pergerakan bintang nama dia radar Doppler. Radar tu pun tak boleh mengesan bintang yang jauh lebih daripada hak 100 tahun perjalanan cahaya tu. Dia sendiri pun tak boleh kesan. Padahal dia sangat sensitif dengan jasad samawi. Pergerakan jasad samawi walau sedikit pun radar dia akan kesan. Tapi bila dia hampak bintang paling jauh tak dapat dikesan oleh manusia, maka Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra baginda dibawa oleh Allah Ta'ala. Rasulullah tak pergi sendiri. Rasulullah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Isra, melepasi segala pintu langit yang 7, sehinggalah ke Sidratul Muntaha, sehinggalah bertemu satu pertemuan yang sangat eksklusif
yang tidak dapat digambarkan dengan akal fikiran, dan tidak ada kaifiat pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu, yang akhirnya sampai sekarang ada kesan dan tanda, yaitu pelaksanaan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini hukum Tuhan. Manusia pun dalam masa singkat ada macam-macam cerita berlaku. Saya samalah dengan Pak Wan, kami ni Tok Imam. Tok Imam pun baru setahun ni tuan-tuan jadi Tok Imam ni. Seronok jadi Tok Imam ni bukan apa, kadang-kadang tengok gelagat orang nak akad nikah tu pun kita seronok. Bukan seronok akad nikah tu, seronok tengok gelagat nak tona ni. Satu hari tu akad nikah satu orang nak tona, masa lebih kurang dalam tengah jam je, tapi ada 100 cerita. Anak tona tu main jauh. Anak darah tu orang belah kawasan Rustak lah, orang tona tu orang jauh. Dia main-main, dia abang kata Imam, saya sampai dulu. Saya kata apalah, duduklah dulu. Kemudian dia kata, anak darah telefon, abang kata on the way. Tak apalah. Saya kata main nak tengok kat kenalan, nak tele dengan orang HMC ni. Dia kata kat kenalan lupa bawa. Peluk dia. Tu baru satu cerita dalam masa 3-4 minit dah satu cerita lah. Kat kenalan tak bawa. Saya kata saya nak tahu macam mana, kata nama sama. Dia kata Pasan-pasan macam mak dia bawa. Mak dia tolong bawa kat kenalan. Dia telefon mak dia kata ada semua dalam beg. Yang mak dia tu pun mainlah tak kat kenalan. Okey lah, saya pun cek tengok nama kat kenalan semua betul. Lepas tu saya tanyalah, ni mana wali perempuan? Dia kata Sabi sampai sekali dengan perempuan lah, wali sampai. Masa salat tengah duduk macam tu, saya kata dah ada wuduk kan tapi semayang. Oh tak ada lagi tu imam. Kena ada wuduk kan tapi semayang. Dia tanya saya pula. Saya kata pilah biar semayang. Dia pun kata tunggulah nak bimbing ayat semayang. Dia berjalan kaki pula bimbing ayat semayang. Dia ambil ayat semayang kalut-kalut. Rupanya baju jadi basah. Lepas tu kawan nak tekak kemak tu kata, hang bagi baca baju bapa kami tekak kemak. Tadi orang kata peluk. Dia kata sungguh juga. Tu dia cerita dia. Tunggu-tunggu nak darah pun main. Bila nak darah main, dia punya wali pun main. Wali pun kata dia nak angkat nikah saya. Saya kata bukan, wakil saja. Oh dia kata wakil. Ni Ustaz Imam, saya ni nama sekian-sekian bapa kepada pengantin ini, dengan itu nak wakil lah kata Imam. Hak tu berutin ni. Wakilkan saya angkat nikah nak darah dia dengan pasangan dia lah, dengan mas kahwin banyak mana. Dia pun tunjuklah kat kenalan dia. Saya pun cek kat kenalan. Tak ni perempuan tu pula dah cari kat kenalan tak jumpa pula lah. Yang perempuan tu pun aduh ni dalam masa 15 minit ni 4 cerita 5 cerita ni. Kat kenalan cari tak jumpa, tak apalah. Kemudian saya abang lah kat orang sebelah ni. Abang tu bila pergi tengok Ustaz nak darah. Tanya dia Ustaz betul nama dia ni. Abang tak betul. Mana satu anak darah ni? Dia angkat tangan. Tu bila gelap masih angkat tangan tinggi dia dah. Tanya-tanya apa satu nak darah. Up tangan tu ni. Oh dia mau sungguh nikah nak darah tu. Cuma tempat lah sikit badan besar. Saya kata nama apa? Dia abang betul nama Rus. Tok Bilal itu beladah melok isip. Dia kata ada juga terus ni hak jenis kembang melok. Tapi Rus ni kembang tu. Yang Tok Bilal pun tak sedap apa-apa lah kat saya. Rus kembang elok, kembang tak elok. Dia kata hak ni kembang apa-apa elok. Lemuk sikit lah kot. Saya pun tak kata apa. Saya kata Tok Bilal tu selalu apa kan. Dia pun tunjuklah melok teli dengan nama dalam orang semua. Betul hadis dah. Dia kata tu imam nak minta tolong satu. Boleh tak buangkan jubah tu imam warna hitam. Saya tengok takut dia dah. Dia takut kat saya pasal pakai jubah di luar tu. Macam-macam cerita. Nak angkat nikah tu baru 15 minit. Tak sampai tengah jam lagi. Macam-macam. Suruh istighfar. Dia istighfar imam. Astagfirullahalazim. Saya kata, oh astagfirullahalazim. Dia pun tarik nafas, astagfirullahalazim. Saya suruh dia mengucap, saya suruh dia baca Fatihah. Nak jadi, kita nak jadi ketua ni, kena baca Fatihah. Saya pun baca khutbah nikah kat dia. Dia pun angguk. Saya kata faham. Dia kata tak faham. Karut sungguh. Dia ni
orang Melayu ke orang Burma ke, orang tak faham orang cara buat, orang faham. Orang bakat gelak kan orang. Dia mungkin orang gelak kan dia jadi lagi takut lah, dia lagi ketak. Tangan dia nak ketak macam tu. Ketak semua orang kesian tu orang kena orang. Habis semua saya dah baca apa ni khutbah apa semua angkat nikah. 3 kali baru dia tangkap nak baru boleh. Kesian lah kalau dia belum tahu. Dia takut kat saya buang dia sebut tu, saya gantung di apa tangga mimbar tu, baru dia boleh jawab. Baru boleh jawab, aku terima. Kesian kan, saya takut semua. Saya kata Sakgi ni habis bila mayang sunat nikah. Dia kata semayang sunat nikah menghadap tiga mana? Saya kata takkan nak menghadap kanan dalam, menghadap belakang. Macam-macam lah. Itu baru tengah jam tuan-tuan, baru tengah jam. Ada dekat 100 cerita. Bayangkanlah Nabi SAW, Allah Ta'ala tunjuk pergi sampai ke Sidratul Muntaha. Berapa ribu cerita pun boleh dapat. Pasal apa? Kekuasaan Allah. Ni baru berlaku kat manusia. Ada banyak hukum Allah yang kadang-kadang akal manusia fikir tak lepas. Janganlah kita fikir hukum ataupun benda Tuhan buat dengan akal kita. Akal kita ni makhluk. Akal kita ni baharu. Akal kita ni tak pergi ke mana. Kuasa Allah Ta'ala itu melepasi daripada jangkauan akal manusia. Hak tu kita kena percaya. Jangan duk kata alam arwah itu alam kecil. Alam yang sangat besar. Lebih daripada alam yang kita tengok. Lebih besar lagi. Langit ni tuan-tuan dia luas. Sebab itu kita duduk di bumi ni, kita duduk tengok benda kat bumi ni. Langit ni lagi luas. Ini nama astro, ya. Astro tu benda yang kaitan dengan langit. Astronomi artinya mereka yang mengkaji benda-benda yang ada pada jasad samawi. Jasad samawi ni ialah benda yang ada di langit. Yang mana jasad samawi. Kalau falak, dia bukan saja di langit, dia sekali dengan atas bumi. Nak tengok arah kiblat, nak tengok apa ni hujan tak hujan, nak tengok tu semua berkaitan dengan falak. Ayak pasang, ayak surut, tu semua berkaitan dengan falak. Artinya atas bumi pun kira, atas langit pun kira. Tu nama dia falak. Kalau astronomi dia kira hak langit saja. Luas tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat. Kekuasaan Allah sangat luas. Sebab itu bila tanya angkasawan pertama macam mana dia naik ke langit, maka di waktu itu dia nampak betapa kerdilnya manusia ni. Kerdilnya manusia. Bila naik jauh baru nampak bumi ni halui dia sebenarnya. Halui dia kita atas muka bumi ni rasa bangga, rasa riak, rasa sombong. Allah kecil je. Naik ke atas baru tahu Allah kecil je kita ni atas muka bumi ni. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hancur bumi ni mudah je tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin bisa dengar tahun 1980-an satu komet. Komet ni kita kata dia ni adalah ketulan ais yang lama, lebih kurang ratus tahun. Ada seorang kata 300 tahun. Dia duduk jauh daripada peredaran bumi kita ni. Dan dia ni bila dia dah cukup besar, dia akan bergerak dalam udara. Dia akan bergerak dalam udara. Bila dia bergerak laju, ekor tu ayak dia lah. Tu bagi komet bintang berekor. Ekor tu bukan ekor dia. Ekor tu ayak hasil daripada ais tu bila dia hancur kena. Komet ada satu nama, komet Hyakutake. Tahun 1980-an kalau salah saya. Dia berlaga dengan planet Mustari. Lubang hak berlaga tu ada 7-8 kali ganda bumi. Bermakna Hyakutake ni, komet ni besar. Kalau dia berlaga dengan bumi tuan-tuan, hancur bumi. Sebab dia 4-5 kali ganda bumi besar kan. Tapi Allah Ta'ala jaga bumi ni supaya tak berlaga jadi hancur macam tu. Dia duduk lalu jauh yang kita boleh tengok nampak bintang rekod pada sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian hari bulan. Itu cerita dia. Pasal apa? Allah Ta'ala dia maha kuasa. Yang maha sempurna kejadian dia. Setiap benda yang berlaku adalah iktibar di sebaliknya. Jangan fikir dengan akal semata-mata tuan-tuan. Datuk sebut tadi, fikir dengan hati dan iman. Hukum Allah Ta'ala pun kalau fikir dengan akal, tak sampai fikir. Tak usah fikir lah hak besar-besar. Fikir pasal ambil semayang, sudahlah. Tuan-tuan boleh fikir
fikir dah macam mana daripada dulu sampailah kita ambil ayat semayang, basuh tangan, basuh komok-komok, basuh muka, tangan sampai siku. Tapi kentut di punggung, pasal apa tak basuh punggung? Tuan-tuan boleh fikir tak? Dah kentut di punggung, sepatutnya kena basuh punggung. Pasal apa lah kentut keluar ayak ke mana tahu? Tapi tak ada yang kata rukun ambil yang semayang, basuh punggung, basuh kencing. Tak ada. Kencing pun depan, jadi basuh muka juga. Apa kena-kena? Kalau kentut, kot lah dia kata kalau kentut ni elok basuh muka, pasal asap kentut masuk ke hidung. Kot lah ada logik tak? Ni hak kencing tu. Pasal apa basuh muka juga? Jadi hukum Allah Ta'ala jangan berfikir. Sebab tak sampai otak kita fikir. Kalau fikir, lagi fikir, kita dapat hikmah yang lain-lain. Tapi hak betul tak tahu apa hikmah dia. Ni nak cerita hukum Allah, tak boleh fikir dengan akal. Peristiwa Isra Mi'raj benda yang berkaitan dengan iman, benda berkaitan dengan hati kita. Nak fikir dengan akal semata-mata tak boleh. Laju cahaya tu kita tengok, laju cahaya tu laju dah. Borak laju lagi daripada tu. Boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Jadi bila tak boleh fikir, bermakna kekuasaan Allah Ta'ala itu melampaui batasan fikiran kita. Ada satu kaedah dalam usul tauhid. Iaitu berfikir tentang kekuasaan Allah ataupun berfikir tentang diri Allah. Dia ada sebut, gagal kamu daripada mendapat, itulah pendapat. Bisa dengar tak? Ini konsep dalam ilmu usul tauhid. Gagal daripada mendapat, itulah pendapat. Nak fikir tentang Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala itu dia berkuasa melakukan sesuatu, berkuasa meletakkan sesuatu yang berlaku itu, benda yang sangat jauh daripada pemikiran kita. Kita pun tak boleh fikir. Sampai satu masa, no. Tak boleh fikir. Macam mana boleh berlaku kita waktu? Itulah kata dia pendapat. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala buat benda yang kadang-kadang jauh daripada apa yang kita fikir. Kita tak sangka sungguh-sungguh. Dulu duk rasa macam dengan masjid buruk tu lah kita bukan semayang. Tak sangka-sangka kata, dapat masjid baru. Siapa sangka? Benda yang di luar daripada apa yang kita fikir. Macam kuasa Allah Ta'ala, macam dengan mendengar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar benda yang akan datang. Allah Ta'ala mendengar benda yang sedang berlaku. Allah Ta'ala mendengar benda yang telah berlaku. Kita terfikir, yang nak datang macam mana Allah Ta'ala boleh dengar? Kami tak difikir. Bila tak difikir, itulah dikatakan sebagai pendapat. Dia dah reti dah tu, kata kekuasaan Allah. Itu dia sampai tahu tu. Allahu Akbar. Kuasa Allah Ta'ala ni melebihi daripada kuasa manusia. Kita ni duduk dalam ta'alluq khutbah dia aja. Duduk dalam genggaman dia aja. Apa yang Allah Ta'ala nak buat, semua dia boleh buat. Apatah lagi kalau nak bawa Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, benda itu mudah bagi Allah Ta'ala. Cuma kita je sebab berfikir dengan logik. Itulah saya kata hukum Allah Ta'ala ni fikir dengan logik, tapi ke mana? Fikir, apalah beza dia ayam sembelih dengan ayam tak sembelih. Rasa sama aja. Tak. Jangan fikir logik. Ada sebab di sebalik dia kenapa kena sembelih ayam. Apa beza dia? Ini nak saya nak cerita ni. Orang yang bercakap dengan logik, tuan-tuan perempuan, jaga. Mereka ni kadang-kadang dia ganggu sistem berfikir kita. Apa beza dia anak nikah dengan anak tak nikah? Cerdik anak tak nikah lagi dia kata. Apa beza dia? Kita berani benar. Betul juga lah. Apa tengok kawan tu, anak kawan tu, tak tahu kok dia siapa dia. Tapi mengaji ni dia. Apa beza dia? Dia kata orang makan makanan halal dengan orang makan makanan haram. Ada hak untuk makan makanan haram, cerdik pada anak kita ni. Yang anak kita jaga, tak mau makan makanan haram. Apa beza dia? Dia kata. Kita fikir dengan akal, tapi hukum Allah Ta'ala tak bagi. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala suruh makan makanan yang halal. Ada orang kata,
Allah, duk anak kita duk jagalah, tak mau makan hakmu, tak mau makan hani, takut termakan benda haram. Nu kawan duk makan benda haram daripada kecil sampai ke tua, cerdik dan anak kita. Tak boleh fikir dengan akal hukum Allah Ta'ala. Saya nak cerita tuan-tuan, kita kena fikir dengan iman. Fikir dengan akal tak sampai kita nak fikir. Kalau orang bawa cerita macam tu, pakai akal, banyak benda. Rezeki di tangan Tuhan. Anak ramai yang dia kata nak jaga agama. Satu masa dulu pernah orang kampung saya tanya, anak ramai nak jamu makan apa? Masa tu dia duk buat apa? Perancang keluarga. Zaman tu perancang keluarga. Arwah ayah saya kata apa? Perancang keluarga tu suruh kira perancang keluarga apa beranak bila banyak mana pun manusia dia main dengan rezeki dia, bukan dia makan rezeki kita. Betul itu tuan. Manusia anak kita akan datang dengan rezeki dia. Dia tak makan rezeki kita. Cuma rezeki dia baik turun kat kita, pancuk pergi kat dia. Ayah tolong cari duit, roti canai dia yang makan. 3 biji sepagi makan roti canai. Bukan kerja apa tu, bangkit tirok apa roti canai tu. Kerja apa benda. Awak dia makan rezeki kita ke? Tak, dia makan rezeki dia. Hak tu bukan rezeki kita, hak tu rezeki dia. Tuan-tuan perasan tak? Ini satu cerita tuan-tuan betul-betul real berlaku kat saya. Tak jadi rezeki. Ini bukan cerita pasal nikah awal yang tadi Datuk Kekam boleh. Saya pergi ke Gurun. Lalu waktu tengah hari ada orang jual buah temikai susu. Buah temikai susu saya beli 2 biji. Bubuh-bubuh dalam kereta, buka aircon, la ilaha illallah, bau ni Tuhan saja yang tahu. Punya wangi lah. Terliok ni tak dapat, saya tak boleh koyak lah ke bawah kereta. Sampai-sampai di rumah, adalah kereta adik-adik lah main. Saya pun bohong tak semayang lagi. Tinggal buat mikir 2 biji tahun tu, saya pun pergi semayang. Keluar-keluar main tanya lagi fikir, ada lagi. Tak ada lah, ingat puak dia tak mau makan. Oh dia. Waktu dia sapu cerah. Tuan-tuan boleh tak marah? Hampa tak tahu kau kata, tak boleh. Rezeki mereka. Kok lah tinggal sejurai, hampa nak rasa sejurai pun tak ada. Mikir tu kecil, 2 biji. Puak tu bisa tengah hari orang lapar ayam. Dia makan habis. Ilah illallah damuk semua tuan-tuan. Tuan-tuan pesan lain kali, kalau orang bawa balik berikan, taruh sikit kat kawan bawa balik berikan, takut dia sikit. Puak tu dia sapu habis. Dia tak tinggal kat saya zuhai, tak tinggal. Dalam hati teringat juga, bukan rezeki kita. Dapat bau je, dapat bau je. Rezeki tu hak orang, kita ni wasilah saja. Beli, buat balik, puak tu baru sampai, dapat ayam. Dia sapu berikan hak susu tu habis. La ilaha illallah tuan-tuan, barulah teringat. Itulah Allah Ta'ala atur rezeki. Kita boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Kita duk ingat hak kita, kita duk ingat kita punya, kita duk ingat kita boleh jaga, kita duk ingat kita boleh atur. Tapi Tuhan atur yang lebih daripada apa yang kita atur. Kita boleh perasan tak di masjid ni jadi ni? Kita bukan pernah atur. Allah Ta'ala atur tengok jadi masjid semua itu. Tuan-tuan perasan tak malam ni tuan-tuan boleh duduk bawah kemah tu? Kita pusat tangkap kata nak buat forum boleh duduk forum kata tu. Tiba-tiba malam ni boleh duduk sama-sama. Yang ni skrip Allah Ta'ala tulis, bukan skrip kita tulis. Banyak benda yang kita tulis, tapi tak jadi macam tu, jadi macam lain. Ada orang cakap, kadang-kadang Nori cakap bila elok ni. Dia kata, macam mana belum? Tak apa lah, aku ada kebau belakang, aku tambah elok dah. Jangan tolong tambah kebau kena pergi tengok. Tapi kawan kejam tak pergi balik Nori biru kita. Bihun lah. Malam tu hilang semua kebau dia. Esok Nori bihun. Tuan-tuan cakap sama. Kuasa Allah Ta'ala kita tak tahu. Ni cerita di memang betul lah cerita lah dia. Malam ni cerita dia. Dan nak cerita kuasa Allah ni. Ada satu kisah. Ini cerita saya selama daripada cerita. Dia ada 2 orang lelaki. Ni anak dia cerdik-cerdik. Lelaki mati lah, dia janda belah anak 2 orang lelaki-lelaki. Dia pesan anak jantan dia, jangan nikah dengan orang susah. Aku cukup susah dah dengan hampa. Hampa pergi mengaji sampai luar negeri sana. Aku teruk dengan sahabat hampa. Kalau boleh hampa balik esok, jadi doktor, jadi orang profesional, jadi engineer ke, jadi peguam ke apa ke.
Hampa belalah aku. Mak dia kata, aku tak mau kerja dah, aku nak duduk saja goyang kaki. Takdirnya anak dia hak sulung memang kerja besar sungguh, tapi dia tak mau menikah dengan orang kaya. Dia engkar, mak dia kata dia nak nikah dengan guru yang mengajar taski tu, sampai turun lalu biar di ngajak tu kenal gua tu. Dia ni jenis kenal orang tak dakwah hari. Amboi tengok lah, manis tengok. Kayu gerek pun elok lah. Dia ikut ke belakang, dia kata hadi boleh dia tanya duduk mana. Dia nikah dengan orang tu. Mak dia kata la ilaha illallah, pergi nikah dengan orang susah juga. Tengok, aku tak senang juga anak kena belah dia. Tapi anak yang kedua Allah Ta'ala bagi nikah dengan orang kaya-kaya. Oh, hak ni dia sorok buat nori besar lah. Kelang kabut hari nori tergelincang jatuh. Kena tulang belakang, lumpuh, duduk atas kursi roda, goyang kaki sampai hari ini. Nak goyang kaki sangat, pada muka, goyang kaki. Jangan duk cakap, Tuhan tulis tu. Dia habaq aku tak mau kerja apa, aku nak duduk saja goyang kaki. Lepas kata goyang kaki lah, maklum atas kursi roda tu. Lumpuh daripada pinggang turun ke bawah, jatuh hari ini. Nak cerita kat tuan-tuan, skrip Tuhan tulis tuan. Hak kita kok macam ni, hak jadi macam ni. Jadi jaga mulut kita sebab Allah Ta'ala bagi benda yang berdasarkan kepada apa yang kita doa. Tuhan Maha Kuasa. Kita beriman dengan hati, kita beriman sesuatu perkara kita beriman, sesuatu perkara kita percaya dengan hati. Jangan percaya dengan akal semata-mata. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sesuatu yang boleh kita fikir dengan akal. Fikir dengan iman, fikir dengan hati. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Syekh atas kupasan yang menarik berkenaan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, banyak cerita yang kita ingat apa? Kita ingat jadi Tok Imam syok. Tok Imam satu Masjid Zahir. Tok Imam Masjid Sawah pun syok juga. Mana-mana Tok Imam syok sebab apa? Sebab akad nikah. Cerita akad nikah ni siapa pun syok. Bukan boleh akad pun. Dari dulu tu memang nak nikah dua. Syok. Cerita bab akad nikah. Tapi cerita pun syok dah kan. Kalau boleh betul lagi syok. Tuan-tuan, pusingan yang kedua, sebelum masuk ke pusingan yang kedua, saya bagi sedikit penerangan. Dalam tahun-tahun hijrah, bulan Muharram, bermulanya tahun bulan-bulan hijrah ni bermula dengan Muharram. Siapa yang tentu mula bulan Muharram untuk mula tahun hijrah, iaitulah Sayyidina Umar. Tapi hijrah Nabi berlaku pada bulan Rabi'ul Awal. 12 Rabi'ul Awal Nabi tiba di Madinah. Tentu pasal apa mula dengan Muharram, berakhir dengan Zulhijjah. Kita tengok satu-satu. Bermula dengan Muharram tuan-tuan, iaitulah 10 Muharram yang kita sebut hari Ashura. Kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal Nabi Adam diturunkan ke dunia, jumpa dengan Siti Hawa. Cerita pasal siapa? Cerita pasal Nabi Nuh. Kapan Nabi Nuh berlabuh? Bila berlabuh di atas Bukit Judi, Gunung Judi, maka buat masakan. Semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ni dibuat bubuk, jadilah bubuk, campur semua habis. Kita panggil bubuk sorak. Cerita apa lagi tuan-tuan? Hari bulan Muharram, cerita pasal Nabi Musa selamat daripada Fir'aun, belah laut, Fir'aun tenggelam dalam laut. Tentu kita bermula tahun hijrah kita memulakan tahun hijrah kita dengan apa? Kita cerita pasal iman, akidah yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Akidah la ilaha illallah tauhid yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Perjuangan siapa? Perjuangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu. Sampai Rabi'ul Awal tuan-tuan, kita cerita pasal Nabi Isa. Cerita pasal perjuangan akidah, perjuangan la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi.
kita cerita pasal benda prinsip dan juga asas. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi dilahirkan. Rabiul Akhir, cerita lagi pasal Nabi. Rabiul Awal juga. Rajab, sampai Rajab tuan-tuan, yang mana dikatakan berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Barulah kita masuk benda yang praktikal dalam agama kita, iaitulah kita memperingati salat. Dalam Isra' Mi'raj ini kita memperingati difardukan salat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Musal lagi sampai bulan Ramadan pula kita cerita pasal kefarduan puasa pula. Sampai pula zakat fitrah, cerita pasal zakat pula. Dan akhir sekali tuan-tuan, hujung tahun kita akan cerita pasal haji. Lengkap agama kita tuan-tuan. Mula dengan apa? Mula dengan la ilaha illallah. Ajak untuk percaya dan yakin beriman la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Dengan sembahyangnya, dengan puasanya, ikut turutan elok-eloklah. Zakatnya dan juga last sekali dengan haji. Tuan-tuan, kita dalam musim Isra' Mi'raj ini kita bicara dan berkenaan dengan salat. Jadi soalan diajukan kepada panel yang pertama, Datuk, dengan solat ini Datuk yang difardukan pada Isra' Mi'raj, apakah simboliknya, apakah signifikannya, dan apakah yang hamba itu dapat dengan solat Datuk? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Penawar Firdaus di atas soalan yang kedua. Terima kasih pertama saya untuk cari-cari puasa yang lain yang melibat nikah yang wangi itu, untuk cari jenis mana yang bukan nikah susu. Kalau perayaan wangi pernah dengar nikah wangi, nikah rezeki orang dia itu. Nikah susu memang wangi. Ada nikah yang kalau dia waktu wangi. Ada kena pun lama di pun yang lain tak bulan yang wangi. Tuan-tuan, tajuk solat. Faedah solat. Cerita dia panjang. Ulama karang berbagai-bagai kitab. Ada yang pakai nak melihat kaitan solat dengan iman, kaitan solat dengan kesihatan, kaitan solat dengan kehidupan, kaitan solat dengan pembangunan jiwa dan perasaan, atau berbagai-bagai perkara. Apapun kita mengaku sangat bahawa solat adalah tiang agama. Kalaulah mesti cuba nak fahamkan kita kaitan akidah dengan ibadah yaitu solat, kita tak sampai jauh problem. Kita balik pada pangkal perjalanan kita, kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La maknanya sama sekali tidak. Ilaha maknanya Tuhan yang disembah. Illa kecuali Allah. Ilahun di sini ialah artinya ma'bud. Yang dimaksud dengan ilahun ialah yang disembah. Yang disembah adalah Allah. Yang penyembah pada Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk makhluk adalah kita. Dan solat adalah ibu segala ibadat selepas kita mengucap dua kalimah syahadat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faedah solat yang pertama sekali, yang paling tinggi, yang paling mulia, tuan-tuan, kita boleh patuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita solat, kita tunaikan solat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukun dan cara sebagainya. Kita boleh patuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, tuan-tuan, di dalam solat ini Allah Ta'ala buatkan satu contoh simbolik ke semua amalan-amalan yang kita wajib buat. Allah Ta'ala ni pun di dalam solat. Bermula dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ada di dalam solat.
Di dalam solat ada amaliyatus solat. Gerak ada wuduk.